bahawa kamu pada tarikh 17 Julai 2015 jam lebih kurang antara 6.30 petang hingga jam 2 pagi pada 18 Julai 2015 tempat di kawasan sekitar Hotel Sun Inn yang beralamat di Jalan LP2A Palang 1, Taman Lestari Perdana Distrik Kembangan Selangor telah didapati membunuh Nur Salwana binti Wahab, dan dengan itu kamu telah melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan, gantung sampai mati. Mayat wanita tanpa pakaian dan hanya dibalut selimut tebal berwarna putih yang ditemui selepas terbabit kemalangan bersama seorang lelaki di kilometer 163 Lebuh Raya Pantai Timur LPT dekat Maran Sabtu 18 Julai 2015 membongkarkan rahsia dia sebenarnya mangsa bunuh. Ia berdasarkan keadaan mayat mangsa dikenali Nur Salwana Wahab 27 tahun dari Felda Cini 4 Pekan, tidak mempunyai cedera dan hanya kesan lebam di tangan disyaki meninggal dunia akibat dijerut. Ketua Polis Daerah Maran Deputi Superintendent Mat Rizal Mat Razi berkata, dalam kejadian jam 9.20 pagi hari kedua Aidilfitri itu, sebuah peroda Viva dipandu seorang lelaki berusia 29 tahun terbabas dan melanggar penghadang jalan. Ketika kejadian, lelaki yang berasal dari Bandar Mutafibilah Shah Terengganu mendakwa dia bersama mangsa dalam perjalanan dari ibu kota menghala ke Kuantan. Siasatan awal mendapati kejadian kemalangan itu menyebabkan wanita yang bekerja sebagai jurutol ditemui di tempat duduk hadapan dengan kecederaan di bahagian leher, sementara pemandu kereta patah tulang rusuk dan dirawat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh. Bagaimanapun, siasatan mendapati tiada kesan brek ditemui di tempat kejadian. Walau bagaimanapun, laporan bedah siasat terhadap wanita itu di Hospital Jengka pada 19 Julai 2015 terdapat beberapa keraguan timbul ekoran tiada kecederaan luaran pada tubuh mangsa selain keadaan mukanya seperti lemas, sebelum pihak forensik mengesahkan kematian mangsa akibat dipercayai jerutan di bahagian leher. Sehubungan itu, Polis menghariman lelaki berkenaan di lokap Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Maran sehingga 28 Julai 2015 bagi membantu siasatan. Tertuduh pada mulanya memberitahu polis dia dan mangsa bertolak dari Kuala Lumpur pada jam 10 malam Jumaat sebelum singgah di Hentian Rawat dan Rehat RNR Temerloh. Tertuduh mendakwa mereka berehat di dalam kenderaan di situ sebelum meneruskan perjalanan keesokannya. Bagaimanapun, polis mengesyaki ada unsur jenayah selepas pemeriksaan dalam kenderaan mendapati mangsa dalam keadaan tidak berpakaian. Selain pakaian dalam mangsa tiada dalam kenderaan tersebut. Polis menemui 2 beg pakaian masing-masing dipercayai milik tertuduh dan mangsa. Berdasarkan maklumat daripada ibu mangsa, wanita itu dipercayai bertunang dengan seorang lelaki berasal dari Perak. Anaknya itu tidak bercuti kerana bekerja pada Aidilfitri. Selain tidak mengenali suspek dan tidak mengetahui hubungan anaknya dengan lelaki berkenaan. Berdasarkan siasatan awal, polis percaya mangsa dibunuh di hotel bajet di Selangor sebelum mayatnya dibawa dalam kenderaan dipandu tertuduh. Nur Halis Muhammad Zaid, 29 tahun didakwa membunuh Nur Salwana Wahab, 28 tahun di kilometer 163 Lebuh Raya Pantai Timur menghala ke Kuantan pada pukul 9.20 pagi 18 Julai 2015. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh yang bekerja sendiri, namun tertuduh mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majlis Nur Syafiqah Nurida. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Ain Fadilah Muhammad Ali mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman mati mandatory jika sabit kesalahan. Di mahkamah sama, tertuduh juga mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menggunakan dadah pada jam 2 petang 21 Julai 2015 di Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Maran. Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang boleh dihukum di bawah seksyen yang sama yang memperuntukkan hukuman denda tidak lebih RM5,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun dan pengawasan antara 2 hingga 3 tahun jika sabit kesalahan. Saksi pertama dibawa ialah Nur Suziliana binti Zulkifli, iaitu pengurus operasi Hotel Sun Inn di mana pembunuhan itu didakwa berlaku. Beliau memberi keterangan bahawa pada kira-kira 7.41 malam 17 Julai 2015, tertuduh datang mendaftar masuk di hotel bersama-sama mangsa.
Tertuduh telah diberikan bilik nombor 209 di tingkat 1. Ketika itu saksi memerhatikan mangsa kelihatan kurang sihat dan berjalan perlahan-lahan menaiki tangga dengan bantuan tertuduh. Pada keesokan harinya, kira-kira jam 12.30 tengah hari, tertuduh datang dan memaklumkan kepada saksi bahawa mereka ingin mendaftar keluar awal. Dalam masa yang sama, tertuduh meminta kepadanya untuk memanggil seorang membantunya membawa mangsa turun kerana mangsa dikatakan tidak sedarkan diri. Dengan bantuan seorang pengawal keselamatan di hotel itu dan tertuduh, mereka berjaya membawa mangsa turun ke bawah, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kereta Prado Viva. Diperhatikan bahawa mangsa berbadan besar. Mahkamah diberitahu oleh pengawal keselamatan hotel itu memberi keterangan ketika masuk ke bilik 209. Dia memerhatikan wanita tersebut tidak bergerak dan apabila menyentuh mangsa tiada denyutan nadi. Saksi percaya ketika itu wanita itu sudah pun meninggal dunia. Dia juga melihat mangsa tidak memakai sebarang pakaian dan tubuhnya ditutup dengan selimut. Sebelum keluar dari hotel, tertuduh sempat bertanya kepada Nur Suzuliana di mana hospital terdekat. Apabila dimaklumkan bahawa ia adalah Hospital Putrajaya, tertuduh segera meninggalkan hotel itu. Saksi seterusnya merupakan seorang Lance Corporal Polis. Beliau menyatakan ketika bertugas di Pejabat Siasatan Balai Polis Semarang, balai itu menerima maklumat daripada orang awam bahawa kemalangan maut telah berlaku di kilometer 163 lebuh raya Pantai Timur menghala ke Kuantan. Kemalangan melibatkan sebuah kereta Prado Viva yang bernombor pendaftaran CCT9269 yang melanggar pagar jalan dan seorang penumpang wanita di tempat duduk hadapan kereta itu maut. Perkara ini disahkan oleh pegawai dari JPAM yang pertama tiba di tempat kejadian. Mayat mangsa dibawa ke hospital jangka dan diperiksa oleh doktor. Namun, doktor yang bertugas mengesyaki wanita itu tidak meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya dan mengesyaki terdapat satu kesalahan dalam kematian mangsa. Setelah bedah siasat dijalankan oleh pakar patologi mengesahkan bahawa punca kematian adalah akibat tekanan pada leher kerana terdapat kesan luka melecet di leher mangsa. Dalam pembelaannya, tertuduh menyatakan dia mengenali mangsa sejak 2015 ketika mangsa bekerja sebagai jurujual di Reject Shop Kuantan Mega Mall. Kemudian mangsa berpindah ke dengkel dan dia bekerja di Plaza Tol KLIA dan tinggal di sebuah flat bersama beberapa rakannya. Pada 15 Julai 2015, beberapa hari sebelum Hari Raya, tertuduh telah ke dengkel untuk berjumpa dengan mangsa. Dia telah membawa mangsa ke Seremban untuk membeli belah persiapan menyambut perayaan. Namun pada 17 Julai 2015, mangsa ada menelefon tertuduh dan meminta menjemputnya kerana dia bergaduh dengan tunangnya, dikenali sebagai Awin yang berasal dari Perak. Tertuduh kemudian meminjam kereta sepupunya, Prado Viva, untuk menjemput mangsa. Dia membawa mangsa ke hotel. Semasa di dalam bilik hotel, mangsa memintanya membeli makanan dan aiskrim. Tertuduh meninggalkan hotel selama kira-kira 1 jam dan apabila dia kembali ke bilik hotel, dia bertemu dengan seorang lelaki Melayu dan 2 perempuan Melayu di dalam bilik itu. Mereka menolaknya dan meninggalkan bilik hotel itu. Dia melihat mangsa dalam keadaan tidak berpakaian dan terdapat darah pada salah satu bantal. Dia kemudian turun ke bawah meminta bantuan untuk membawa mangsa turun ke kereta dan dalam perjalanan ke Hospital Kuantan mereka mengalami kemalangan di Maran. Dia juga mengatakan kesan melecet di leher mangsa mungkin disebabkan oleh hentakan oleh tali pinggang keselamatan. Hal ini kerana semasa kemalangan itu berlaku, hentakan kemalangan agak kuat dan mangsa dalam keadaan tidak sedarkan diri yang menyebabkan mangsa lemah dan sekaligus tidak dapat menyelamatkan diri. Namun segala pembelaan tertuduh adalah sia-sia apabila rakaman CCTV menunjukkan ianya satu pembohongan dan sebuah jalan cerita yang direka-reka oleh tertuduh. Rakaman CCTV yang menunjukkan dengan jelas rentetan peristiwa yang berlaku dari mula tertuduh masuk ke hotel itu untuk daftar sehinggalah tertuduh keluar meninggalkan hotel bersama mangsa dengan menaiki kereta. Rakaman video dengan jelas menunjukkan tertuduh memimpi mangsa naik ke tingkat 1 melalui tangga dan tidak ada sesiapa pun yang masuk ke dalam bilik yang dihuni oleh tertuduh. Selain itu, pasukan forensik telah menemui satu tali di dalam kereta Viva di bahagian alas kaki di tempat pemandu. Laporan DNA menunjukkan tiada DNA dikesan pada tali tersebut. Namun daripada keterangan pakar patologi sewaktu memeriksa keadaan leher mangsa, tidak menolak kemungkinan tali itu digunakan untuk menjerut mangsa. Bagi pembelaan tertuduh yang menyatakan leher mangsa cedera kerana hentakan tali pinggang keselamatan, seorang pakar patologi menunjukkan bahawa kematian mangsa disebabkan oleh jerutan dan bukan akibat hentakan tali pinggang keledar semasa berlaku
berlaku kemalangan jalan raya seperti yang didakwa oleh tertuduh. Kepakaran saksi pendakwaan ini tidak pernah dicabar dan saksi itu juga tidak pernah disoal balas oleh pihak pembelaan berhubung terdapat kemungkinan tali pinggang keledar dalam kereta yang telah menyebabkan kecederaan pada leher mangsa semasa berlaku kemalangan. Tertuduh cuba menggunakan teori tali pinggang dengan alasan seorang saksi pendakwaan yang menolong tertuduh mengangkat mangsa tidak nampak kesan kecederaan pada leher mangsa. Ini adalah kerana badan mangsa besar dan kesan cedera itu terlindung oleh dagu dan kepala mangsa menyebabkan saksi tersebut tidak nampak kesan jerutan itu. Pendakwa raya berhujah tidak mungkin kesan kecederaan yang panjang dan mengelilingi leher mangsa terjadi akibat hentakan tali pinggang keledar semasa kemalangan berlaku. Tidak cukup dengan itu, tertuduh sendiri telah mengakui dalam laporan polisnya yang dibuat pada 26 Julai bahawa mangsa telah mati. Dalam laporan itu, tertuduh mengatakan seperti berikut. Pada 18 Julai 2015, saya memandu motorkar nombor CCT 9269 jenis Prado Viva bersama dengan satu mayat yang dikenali Nur Salwana binti Wahab dalam perjalanan dari Hospital Putrajaya menuju ke Terengganu. Keterangan ini membuktikan pengakuan tertuduh bahawa dia telah tahu mangsa telah mati. Pengakuan ini telah dibuat secara sukarela oleh tertuduh semasa dia membuat laporan polis dan semestinya ianya benar. Oleh itu, tertuduh boleh disabitkan atas pengakuan itu sahaja walaupun pengakuan itu telah ditarik balik. Selanjutnya, tertuduh juga mengatakan dalam laporan polisnya dia dan mangsa dalam perjalanan dari Hospital Putrajaya. Walau bagaimanapun, saya akan mendapati maklumat ini adalah tidak benar. Surat dari Hospital Putrajaya mengesahkan mereka tidak pernah menerima pesakit bernama Nur Salwana binti Wahab. Laporan polis ini menunjukkan tertuduh berbohong dan tidak ada sebab untuk dia berbuat demikian kecuali untuk melindungi dirinya daripada jenayah pembunuhan. Di samping itu, tindakan tertuduh yang tidak menghantar mangsa untuk mendapatkan rawatan menjadi tanda tanya. Setelah menimbangkan dengan teliti keseluruhan keterangan, mahkamah tidak ada keraguan tertuduh merupakan orang yang terakhir berada dengan mangsa di hotel dan di dalam kereta. Berdasarkan kepada keterangan, hanya satu kesimpulan yang boleh dibuat, iaitu tertuduh yang telah menyebabkan kecederaan iaitu dengan menjeruk leher yang pada lazimnya boleh menyebabkan kematian pada mangsa. Setelah selama 3 tahun perbicaraan, akhirnya Mahkamah Tinggi Temerloh pada 2 Oktober 2018 mendapati tertuduh Nurhalis Muhammad Zaid telah bersalah membunuh Nur Salwana binti Wahab di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa kepada hukuman gantung sampai mati. Malah hakim menganggap versi cerita yang dikemukakan oleh tertuduh adalah rekaan dan hanya untuk melepaskan diri semata-mata. Pada 16 Disember 2020, tertuduh gagal dalam rayuan akhir di Mahkamah Persekutuan untuk mengetepikan hukuman mati ke atasnya. Panel 3 hakim yang diketuai Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Datuk Abang Iskandar Abang Hashim sebulat suara menolak rayuan Nurhalis Muhammad Zaid terhadap hukuman mati yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi Temerloh dan Mahkamah Rayuan pada 10 Oktober 2019 yang telah menolak rayuan tertuduh dan mengekalkan sabitan dan hukuman berkenaan. Hakim Abang Iskandar yang bersidang bersama-sama Hakim Mahkamah Persekutuan, Datuk Seri Muhammad Zawawi Saleh dan Datuk Vernon On Langkiat berkata, selepas meneliti hujahan yang dikemukakan tertuduh, Mahkamah mendapati sabitan yang telah dikenakan ke atasnya adalah selamat. Mahkamah juga mendapati tiada sebab untuk tertuduh mengganggu fakta dan dapatan oleh Mahkamah Tinggi yang dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan. Mahkamah juga mendapati pembelaan dikemukakan tertuduh tidak mempunyai merit. Dengan ini, Mahkamah mengekalkan sabitan dan hukuman, oleh itu rayuan tertuduh ditolak. Maka berakhirlah kes ini. Semoga ianya diambil sebagai pengajaran buat kita semua. Semuanya sudah berakhir dengan tertuduh dihukum dengan sewajarnya. Seorang wanita itu haruslah dilindungi dan bukannya untuk dilempias sesuka hati. Kita mendoakan Allah yarham Nur Salwana Wahab diampunkan segala dosanya dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.